Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mengucapkan kepada ibu bapa dan juga penjaga murid tahun 4 SK Kampung Batu Kuala Lumpur bagi sesi 2021. Tujuan saya buat video ini adalah untuk membentangkan sebersikit tentang program yang pihak panitia SK Kampung Batu pada tahun ini rancang, iaitu dipanggil sebagai program Gerak Bestari My DSKP Maths tahun 4. Okey. Secara umumnya program ini kita akan bermula pada 1 Mac 2021 sehingga 22 Oktober 2021, di mana anjurannya ialah daripada kami sendiri iaitu Panitia Matematik dengan kerjasama Pusat Sumber Sekolah dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Kampung Batu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ceritakan sikitlah tentang apa rasional program ni lah. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, penggunaan modul pembelajaran ni sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru sebenarnya. Maksudnya modul ni adalah perkara yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah. Okey, untuk pengetahuan, modul ni adalah satu unit pembelajaran atau pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan mengajar. Di mana kita buat modul ni adalah sebagai satu panduan kepada murid kita untuk mempelajari sesuatu kemahiran ataupun pembelajaran dengan memupuk sikap murid untuk belajar secara terbimbing. Okey, fokus dia ialah terbimbing dan bertanggungjawab, maksudnya secara kendiri. Murid boleh buat sendiri. Okey, yang ini adalah ciri-ciri lah, saya tak perlu baca. Okey, ni semua adalah rasional program. Okey, kenapa saya nak buat program ni? Antara salah satu sebabnya ialah program ni sebenarnya adalah dia menjurus kepada murid tahun 4, di mana modul pembelajaran ni dia berorientasikan peperiksaan. Seperti mana yang kita sedia maklum, murid tahun 3, maknanya mereka tahun 3 tahun lepas, mereka ni ditaksim melalui pentaksiran bidik darjah, maknanya tak ada periksa. So bila naik ke darjah 4, so mereka ni akan menduduki peperiksaan. So bila menduduki peperiksaan, sebenarnya format peperiksaan adalah berbeza dengan format pentaksiran yang kita jalankan di sekolah. Di mana format peperiksaan ini dia lebih sukar, dia lebih kepada penyelesaian masalah, dan selalunya bila kita tengok pencapaian murid pada tahun 4, okey, maksudnya murid yang berada pada tahun 4, selalunya dia agak merudum. Kenapa dipanggil merudum tu disebabkan murid ni dia terkejut dengan format peperiksaan. Macam sebelum ni mereka tak biasa jawab periksa, dan format pun tak sama dengan kalau dulu tahun 2018 dan sebelum-sebelum ni pun memang ada periksa, cuma peperiksaan dia tak sesukar seperti naik ke tahap 2. So, antara salah satu sebabnya kami semua nak buat satu program ni, sebab nombor satunya ialah kita buat modul ni berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Okey, dalam modul ni juga, item pentaksiran yang kita gubal, yang kita buat ni, dia adalah bimbingan berstruktur, iaitu menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Dia bukan semata-mata soalan yang susah je, dia ada juga soalan yang senang, nak bantu murid yang nak belajar supaya dia dapat kemahiran tu secara beransur-ansur. Nanti saya akan tunjukkan macam mana modul tu. Okey, kemudian dalam tu juga kita akan beri skor minimum, di mana kita akan buat perbezaan antara murid bintang dan murid intan. Maksudnya murid bintang ni adalah murid yang pencapaian dia bagus, maksudnya dia memang seorang yang cekap lah dalam matematik. Untuk murid intan pula adalah murid yang masih lagi dalam proses nak belajar, maksudnya dia sedikit lemah lah nak dibandingkan dengan murid bintang. So, kita tak boleh bagi skor tu sama kepada murid bintang dan murid intan. Kadang-kadang mungkin murid bintang ni kita kena tinggikan sikit level dia. Maksudnya dia nak dapat betul tu kena banyak berbanding murid intan. Murid intan ni mungkin separuh betul pun dia dah capai. Tapi kalau murid bintang, dia mungkin dapat sekurang-kurangnya, kalau contoh kita bagi 5 soalan, dia mesti betul 4. Tapi kalau murid bintang ni sekurang-kurangnya dia dapat 3 pun dah kira okey. So, macam itulah. So tujuan kita adalah untuk memudahkan cikgu juga sebenarnya untuk nak menanda, dan kita nak tentukan sama ada murid ni layak ke atau tak layak nak beri TP yang kita target lah. Okey, seterusnya kita ada menyediakan borang senarai semak, di mana tuan-tuan dan puan-puan juga dapat lihat pencapaian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan
berdasarkan standard pembelajaran yang kita ajar. Maksudnya kita dapat tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa dia yang anak-anak kita ni lemah, anak-anak murid kita ni dia terror. Maksudnya kita boleh tunjuk. Okey, kalau melalui peperiksaan dia secara produk saja. Maksudnya kita dapat tengok hasil akhir dia. Tapi kalau dalam modul ni kita dapat tengok dia dekat mana dia lemah. So sekurang-kurangnya cikgu dan juga ibu bapa dapat ketahui kelemahan tersebut dan kita akan dapat baiki pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita ada juga sediakan rekod semakan latihan murid, di mana dalam rekod semakan latihan murid ni kita akan berikan macam ulasan tentang hasil kerja dia. Maksudnya dari segi markah dia dapat berapa. So maknanya mak bapak tahulah pencapaian murid tu. Maksudnya modul tu akan membantu juga mak bapak untuk tengok pencapaian anak-anak saya ni dekat mana sekarang. Okey, seterusnya kita ada satu lagi halaman yang dipanggil sebagai halaman scoreboard, di mana dipanggil sebagai my score, di mana dekat sini kita akan tengok perkembangan murid dari segi pentaksiran berpusat. Contohnya kita ada 3 peperiksaan kat sekolah. Kita ada formatif 1, kita ada peperiksaan pertengahan tahun, kita ada peperiksaan akhir tahun. Jadi kat situ kita dah beri target kepada murid. Okey, murid ni kena capai markah kena markah sampai berapa dan kita kategorikan dia lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Mungkin sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan mungkin agak tak berapa jelas, tapi saya akan tunjukkan lepas ni lah. Okey, objektif dia saya tak boleh cerita. Okey, dekat sini ni adalah jawatan kuasa dia lah. Antaranya ialah guru besar, Puan Sita, iaitu penolong kanan takbir dan kurikulum, dan kita melibatkan sekali PIBG lah, iaitu Insinyur Muhammad Kamil bin Yaakob, insya-Allah. Dan juga guru besar sumber kita, iaitu Ustazah Naziratul Akmal. Okey, ni untuk urusan saya je lah. Okey, yang ini yang sebenarnya lah dari segi yang saya nak cerita sikit lah, iaitu dari segi agihan kewangan dia. Okey, kita memang menggunakan PCG sekolah, di mana kita akan guna peruntukan-peruntukan tertentu lah. Tapi kita memerlukan juga sedikit sumbangan daripada ibu bapa. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang RM1,000 ni memang nampak macam banyak, tapi kita ada 100 orang murid. Jadi 100 orang murid darab dengan RM10, maknanya seorang akan bayar RM10 je untuk sepanjang tahun. Maksudnya dari bulan 3 ni, 1 bulan 3 ni kita start guna modul sampailah akhir tahun, kita akan sediakan 3 modul tuan-tuan puan-puan, bukan 1 je. Dan modul tu memang tebal, di mana dalam modul yang pertama kita sediakan sehingga 162 muka surat. Memang banyak. Untuk modul yang kedua mungkin lebih kurang dalam 100. Modul 2 ni baru siap 50%. So kita ada lagi sikit, mana saya akan start ni pun dalam bulan Mei. Mana sempatlah untuk saya dan saya punya AJK panitia saya untuk nak buat benda ni. Tapi untuk fasa 1 dah settle dah. Okey, kemudian untuk MyDSKP fasa 3, dia akan start pada September hingga November. Maksudnya program ni ialah sepanjang tahun. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan bayar RM10 tu, bukan bayarlah, sumbang RM10 tu sebenarnya untuk pendidikan anak tuan-tuan puan dalam masa setahun. Okey, macam sebelum ni kita banyak menggunakan buku tulis kan. Okay, kadang-kadang tengok buku tulis, murid tengok latihan macam tak berapa banyak kan. Jadi kita tengok murid tak belajar banyak. Okey, saya akan tunjukkan macam mana modul dia. Okey, ini adalah modul yang pertama. Okey, warna kuning Okey, modul MyDSKP Matematik Jilid 1. Okey, penerbit dia Panitia Matematik lah. Okey, cetakan 2021. Ini ada sikit ucapan lah daripada saya. Okey, dalam topik jilid 1 ni kita ada 2 topik je kita gunakan dulu, iaitu di mana kita akan guna topik yang nombor 1, iaitu nombor dan operasi asas, dan topik yang kedua pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, so nanti tuan-tuan dapat buku nanti boleh bacalah sikit-sikit kan. Okey, dalam ni juga kita ada aku janji, di mana kat sini murid akan tulislah nama dia kan. Okey, dan dia akan sekurang-kurangnya dia berjanji tu, maksudnya dia belajar bersungguh-sungguh, dia akan siapkan semua latihan, lepas tu menghormati guru, nilai murni lah, dan juga menjaga modul ni. Okey, dan dia akan turunkan tangan dia lah. Okey, yang ni lah saya panggil sebagai my score tu. Okey, my score ni benda apa? Sebenarnya my score ni sebenarnya kita nak buat pengkategorian murid, di mana untuk murid yang cemerlang kita warnakan dia sebagai warna hijau. Okey, murid sederhana ialah warna kuning, dan murid lemah ataupun kurang kita panggil warna merah. Okey, dia punya pembahagian kategori dia berdasarkan macam murid tahun 4 tahun ni dia guna PBD tahun lepas, maksudnya dia tak guna periksa. Jadi kalau dia berada pada TP1 atau TP2, maksudnya dia warna merah. Kalau contoh dia TP3 dan TP4, dia berada di warna kuning.
kalau dia dapat TP5, TP6 maksudnya dia warna hijau. So maknanya kita sebenarnya nak memperbaiki warna dia tau. Okey, kalau contoh tahun untuk permulaan ni mungkin anak kita dah warna merah kan. So kita nak tingkatkan warna dia, sekurang-kurangnya dia dapat kuning ke, ataupun kalau daripada kuning nak naik warna hijau. Sebenarnya kita nak libatkan dia sekali. Kita tak nak cikgu je yang berhempah pulas nak bagi dia pandai tapi dia macam tak tahu pun dia nak pergi ke mana. So sekurang-kurangnya bila ada scoreboard ni, so murid akan tahu oh dia dekat mana sepanjang tahun ni. Contoh macam TOV ni kita akan tandakan lah cikgu yang akan isikan. Untuk formative 1 ni insya-Allah dalam bulan 3 nanti. Okey, kemudian PPT dalam bulan 5 dan PAT dalam bulan 10. So maknanya kita akan tengok perkembangan, adakah warna dia akan berubah? Maksudnya adakah dia akan masih lagi di kelompok warna merah ke atau kuning ke, ataupun dia akan terus berada dalam kelompok hijau. So sebenarnya kita nak bagi dia rasa macam ada motivasi lah. Okey, so dekat sini Januari hingga Mac dia kategori murid apa? Kalau murid bintang, okey, kita ada 2 kategori kan. Tadi saya cakap, okey, untuk murid bintang ialah murid yang cemerlang. Untuk murid yang intan, maksudnya murid yang sedikit kurang cemerlang. Bukan dia tak cemerlang, maksudnya dia dalam proses nak belajar lah. Okey, dia boleh jadi murid bintang. Okey, ni semua ada kandungan. Okey, maksudnya dalam sini adalah muka surat berapa. So cikgu-cikgu pun senang nak rujuk kan. Okey, kat sini catatan ni maksudnya mungkin cikgu akan tanda tangan ke, tarikh dia mengajar ke, tak kisahlah. Ni pengurusan cikgu lah. Okey, yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, okey, satu ciri yang unik lagi lah, kita ada menyediakan soalan bukan rutin. Soalan bukan rutin ni sebenarnya adalah soalan untuk TP6. Okey, TP6 ni mana kita nak bagi murid kita ni dapat pencapaian yang lebih cemerlang tau. Maksudnya kita nak taksir dia dekat situ. Macam sebelum ni mungkin cikgu taksir sampai TP5 je, nak bagi TP6 tak berani. Tapi sebab kita rasa budak kita tak boleh. Tapi sebenarnya ada murid kita yang bagus sebenarnya. So sebenarnya kita buat soalan bukan rutin ni sebenarnya kita nak uji anak-anak murid kita ni sama ada dia layak atau tak layak. Okey, nanti saya tunjukkanlah soalan dia macam mana. Okey, untuk topik yang pertama nombor dan operasi. Okey, ni adalah contoh-contohnya lah. Okey, so sebenarnya dekat sini ada halaman-halaman. Ini adalah muka surat di mana kita nak laporkan murid punya pencapaian lah. So ni ada standard pembelajaran yang dia akan belajar. Banyak tuan-tuan dan puan-puan, tu sampai 162 muka surat. Okey. Ni adalah satu-satu dia punya ni lah. Nanti saya akan serahkan PDF tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lah sikit. Maksudnya boleh komen hasil kerja panitia kita orang. Kami semua ni macam mana, setuju ke tak setuju untuk kita nak gunakan modul ni kepada anak-anak murid kita lah. Saya harap dapat persetujuan lah daripada ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa tak bersetuju, saya tak ada nak menghalang ataupun nak marah. Saya just berusaha saja. Tapi persetujuan tu semua datang daripada ibu bapa untuk nak beri sumbangan RM10 lah. Okey, ni salah satu modul dia dah. Nanti saya akan itulah. Okey, ni yang saya cakap tadi tu. Maksudnya murid bintang, okey, dia mesti dapat 30. Daripada tadi ada jumlah skor dalam soalan yang pertama tadi tu, kita ada 40. So kalau murid yang cemerlang, dia mesti dapat 30 daripada 40. Kalau contoh dia bawah daripada 30, maksudnya dia tak capai lah. Maksudnya dia mungkin kategori murid intan. Okey, mana dia akan turunlah grade dia tu. Maksudnya dia akan jatuh sikit dia punya kelompok dia kan. Okey, tapi kalau murid yang kurang sikit, so dia akan 25, sekurang-kurangnya 25. Okey, dia mesti dapat 26, 27. Kalau lebih tu dia bagus lah. Kalau dia melepasi bintang punya ni, maksudnya dia memang layak untuk naik ke tahap murid bintang. Okey, itulah maksudnya. Kita ada juga ulasan hasil kerja murid. Mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok hasil kerja murid ni cikgu komen apa. Dekat sini pun cikgu mungkin akan komen sikit lah. Mungkin suruh buat pembetulan ke apa benda ke dan sebagainya lah. Okey, saya harap. Okey, saya patah balik kepada kertas kerja tadi. Okey, jadi saya sebenarnya ada buat satu tinjauan di mana saya akan postkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dipanggil sebagai satu link lah. Jadi link ni sebenarnya saya orang panggil apa? Link ni kita beri kepada ibu bapa supaya kita nak tengok sama ada parent atau ibu bapa setuju ke tak setuju kita nak buat program ni. Kalau tak setuju tak ada masalah. Saya tak paksa pun, tapi saya harap sangat-sangat yang ibu bapa majoritinya bersetuju. Sebab saya rasa program ni kalau kita dapat jalan dengan baik, insya-Allah kita akan dapat impak dia untuk anak-anak murid kita lah. Sebab modulnya dah siap, cuma nak persetujuan saja dan sumbangan lah sikit daripada ibu bapa. Duit tu memang kita akan guna 100% untuk anak-anak murid kita. Kita tak akan guna untuk
untuk cikgu-cikgu tak ada. Kita memang guna untuk anak-anak kita lah 100%. Cuma nak tampung pembelian tu kan, kita perlulah kerjasama daripada ibu bapa lah. So nanti ibu bapa isikan nama penuh, tulislah nama penuh anak tuan-tuan puan dekat sini. Okay, lepas tu cari nama kelas dia, kelas apa, 4 Sakura ke, 4 Jasmine ke, 4 Lavender ke. Okay, kemudian saya telah menonton video penerangan berkaitan kertas kerja program. Maksudnya video ni lah tuan-tuan dan puan-puan dah tengok. So kalau dah tengok, cakaplah ya, dah tengok kan. Okay, kemudian saya telah melihat lembaran modul di SKP. Maksudnya yang ni lah yang saya tunjuk ni. Maksudnya nanti tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tengok sikit-sikit dari segi isi kandungan dia, setuju ke tak setuju. Sebab dia ada banyak ni, ada 162 muka surat, saya nak tunjuk semua nanti Kang tak cukup masa pula kan. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh tengok sendirilah. Okey, kemudian beri komen sikit dari segi modul yang saya dan kawan-kawan saya hasilkan ni, adakah berkualiti atau tak sesuai ke. Itulah, setuju ke, kurang pasti ke, tidak setuju ke. Saya tak ada masalah Saya nak tengok respon ibu bapa sajalah. Tak ada pun nak cakap apa-apa harap-harapnya baiklah, berkualiti lah, harapnya macam tu. Okey, kemudian seterusnya ini yang paling penting sekali lah, saya nak tengok saya bersetuju untuk membenarkan anak atau anak jagaan saya menyertai program ni. Dengan itu, maksudnya saya rela hati sudi menyumbangkan RM10. RM10 je tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah lah, kalau ada lebih tu kita akan cari duit lain lah untuk nak tampung. Untuk menampung kos penyediaan modal ni, bahan ni. Maksudnya kita nak photostat ni semua pakai duit kan. Jadi perlukan sikit lah sumbangan daripada ibu bapa. Okey, jadi setuju tak setuju lah. Okey, yang bawah ni pula, kalau lah tuan-tuan dan puan-puan tak bersetuju. Okey, contohlah tak setuju ke apa, rasa macam apa-apa. So tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih lah mana. Mungkin nak tanda 2 pun boleh, nak tanda 1 pun boleh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bersetuju, maksudnya tak ada masalah ke apa, tanda yang bawah ni lah, saya tiada apa-apa masalah dan menyokong usaha guru ini. So kemudian teruslah next dan selesailah. Saya rasa itu saja untuk penerangan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan sokongan kepada saya dan ahli panitia saya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk anak-anak kita lah. Modul ni memang akan digunakan sepanjang tahun. Kalau ada apa-apa masalah ke atau tak faham, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya ataupun maklumkan kepada saya lah sebagai ketua panitia. Okey, so tu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.